Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kopral Udara Muhammad Fitri bin Mustafa dari Markas Tentera Udara Sekretariasi. Ya. Ingin bertanyakan soalan kepada Datuk. Ya. Bagaimana mendapatkan khusyuk dalam solat? Ya. Itu saja, Datuk. Okey. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bertanya, Kopral Fitri ya. Ya, saya, Datuk. Daripada TUDM yang hari ini dalam memenuhi slot macam tanyalah ustaz lah juga ya. Saudara bertanya, saya menjawab ya, insya-Allah. Jadi tajuk ataupun fokus soalan pada hari ini lebih kepada macam mana kita nak mendapat khusyuk ya. Sebelum kita nak bicarakan khusyuk, apa makna khusyuk? Apa definisi khusyuk ya? Khusyuk ni mengikut ulama dikata hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Itu definisi dia. Ya, apa makna dia? Dia kata hati hadir bersama ketika solat, anggota badan tenang tenteram. Itu definisi dia tu. Ketika mana kita solat, hati ikut solat sama, anggota badan tenang tenteram. Apa makna tenang? Artinya kita mana kita solat, ukuran pertama kata Imam Ghazali, tengok zahir dulu. Imam Ghazali kata kalau kita membicarakan soal khusyuk, jangan ambil dalam dulu, tengoknya zahir dulu. Artinya ketika mana kita sedang solat, janganlah tangan kita tu garu sana garu sini, mata kita melilau sana ya. Kadang-kadang kita orang datang nak sembahyang, kita telir tengok member solat. Dia dah tak khusyuk dulu. Ya, bila ukurannya tengok kalau anggota zahirnya tak khusyuk, berarti batin juga tidak khusyuk. Jadi ukurannya begitu ya. Sebab tu kita tengok semampu mungkin kita cuba elakkan pergerakan anggota zahir bagi menentukan salah satu daripadanya ialah batin kita khusyuk ya. Jadi antara formula nak tengok tempat sujud. Cara-caranya kita tengok tempat sujud. Kecuali ketika mana kita syahadah asyhadu alla ilaha illallah, akad tangan, akad ibu jari, ketika itu mata kita boleh memandang kepada jadi terunjuk yang kita angkat dengan isyarat bahawa Allah itu Maha Esa ya. Itu segi zahirnya. Yang dalam tu dia panggil hudurul qalbi, maknanya hati kita ikut hadir bersama di dalam mana kita solat. Kita tahu apa kita buat, kita tahu apa yang sedang kita laksanakan. Itu mana hadir bersama. Imam Ghazali ketika mana dia solat, dia membuang urusan duniawi dan memfokuskannya kepada solat. Dia nak solat, dia buat tangan macam tu 3 kali, dia tolak dunia. Kita ni tak boleh. Kita ni tolak-tolak pun datang balik. Betul tak? Ya. Boleh dalam sembahyang dia pergi Melilau atau pergi Jaya, pergi supermarket, pergi sampai ke London, boleh pergi. Kan? Sebab hati kita tak hudur, hati kita tidak hadir sama. Jadi antaranya tengok pada tempat sujud ya, pandang, jangan kita memandang ke sana ke kiri ke kanan. Ya, dan fokus pada sujud. Dan kalau boleh kita cuba ingin mengikuti bacaan imam kalau kita sembahyang berjemaah. Ya, imam kata alhamdulillahirabbil alamin, kita alhamdulillahirabbil alamin, ikut dengan hati. Kan? Ar-Rahmanir Rahim, kita pun ikut Ar-Rahmanir Rahim. Sampai giliran kita baca Fatihah, kita baca Fatihah. Ya. Itu di antara formulanya. Di antaranya lagi ialah kalau kita kita dapat mengetahui makna-makna bacaan dalam solat, itu yang terbaiklah ya. Dapat terbaik. Ini bagaimana kita nak mendapatkan kekhusyukan dalam solat. Ini satu benda, bukan satu benda yang mudah lah ya. Sebenarnya mudah kerana ia memerlukan pemerhatian hati kita, dan hati kita kena bersih ya, hati bersih. Lepas tu kalau saya boleh panjangkan sikit lagi, Imam Ghazali satu ketika dia bersemayang ya, dia balik kampung, dia semayang di belakang adiknya jadi imam. Maksud dia jadi imam, dia dikenal sebagai Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ni orang yang defender of Islam, dia mempertahankan Islam, dia ni alim besar. Tetapi adiknya seorang ahli tasawuf, adiknya ni orang-orang yang tarikat. Jadi ketika mana dia mengimamkan solat, adik dia nampak Imam Ghazali ni badannya dipenuhi dengan darah. Jadi kenapa? Jadi bila selesai, adiknya sudah mufarakah. Tahu mufarakah apa dia? Bercerai daripada imam. Maknanya tak ikut Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali, apa pasal ni? Kata ikut aku ni Hujjatul Islam, imam besar. Dia kata saya nampak pada badan abang ni
kelihatan darah, ya. Konon-kononnya Imam Ghazali ketika itu otaknya, mindanya sedang berfikir, ya, terpengaruh dengan pemikiran ketika mana dia sedang membuat kajian tentang haid wanita. Bukan dia datang haid kan, dia ni ahli fiqh yang terkenal lah. Dia buat kajian orang ni datang berapa hari haid, maksimum berapa hari, ada 2 minggu, ada 3 hari sebenarnya, ya. Jadi oleh kerana pengaruh pemikiran tu dia bawa ke dalam solat. Jadi adik ni orang tasawuf, dia nampak Allah Ta'ala bagi keizinan lah, menyebabkan dia nampak. Maka lepas itu Imam Ghazali barulah mula memfokuskan kepada kehidupan ahli tasawuf, sehingga terkeluarlah kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu di antara kitab setelah Imam Ghazali berumur 45 tahun ke atas, dia mula menerokai jalan-jalan tarikat dan tasawuf kerana hasil daripada peristiwa tadi, ya, yang saya sebutkan tadi. Ketika dia balik kampung, dia berimamkan bersolat berjemaah dengan adik ni, adik dia nampak begitu. Maka ini apa maksud daripada ini? Ini maknanya kalau kita ni banyak pemikiran kita disibuk dengan urusan duniawi, maka dia akan bawa dalam solat kita. Betul tak? Sebab tu kalau kita sedang sibuk menguruskan anak kita nak kahwin, maka yang masuk dalam kepala kita tu soal menguruskan anak kahwin. Kita sedang bekerja menguruskan satu projek, kita akan masuk benda-benda tu dalam kepala kita. Makalah ini pengaruh urusan duniawi yang kita buat akan mempengaruhi solat kita. Maka hal ini kita kena sucikan hati, ya. Buang dulu urusan duniawi untuk kita solat seboleh-bolehnya lah. Dan cubalah hudurul qalbi wa sukunul jawarih, hati kita hadir sama dalam solat, dan anggota badan kita cuba kita kontrol supaya ianya tenang. Inilah formula asas yang boleh saya bagi dalam masa terbatas. Banyak lagi sebenarnya formula untuk khusyuk solat, ya. Boleh baca buku Tuan Guru Ustaz Ni Abdul Aziz, 72 formula nak khusyuk solat. Saya bagi nama buku je lah, 72 macam mana nak khusyuk solat. Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz almarhum. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.